Betul, Prof. Saya kira sudah cukup banyak juga jasa dan bakti daripada Dato' Hasni kepada Kerajaan Negeri Johor. Dan selepas pembubaran DUN baru-baru ini juga, Prof, rata-rata saya rasa ini menjadi persoalan hangatlah dalam kalangan rakyat Johor. Tidak henti-henti mempersoalkan kenapa perlu adanya pembubaran Dewan Undangan Negeri yang akhirnya membawa kepada pilihan raya negeri Johor. Bolehkah Prof jelaskan sedikit bagaimana Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor membenarkan perkara ini berlaku, dan mungkin bagaimana rakyat perlu faham bahawa Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri ini sebenarnya berfungsi sebagai tiang seri dalam sesuatu pentadbiran di sesebuah negeri itulah. Kalau kita lihat dalam konteks perbincangan pada masa kini dan masa lalu, perkara yang mendasari governance Johor ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor yang digubal pada 14 April 1895 oleh almarhum Sultan Abu Bakar, yang didokong oleh 17 pembesar Johor, yang memastikan ada 64 pasal berkaitan dengan perlembagaan Johor yang menggambarkan sebuah kedaulatan. Sebab kita tuan-tuan kena faham bahawa dalam sejarah Malaysia, Johor lah negeri yang pertama yang mengungkapkan konsep kedaulatan, sovereignty. Kerana apa? Kerana Johor bermula dengan kesedihan. Sedih kenapa? Kita kehilangan Singapura 1819 dan kita kehilangan Riau Lingga pada 17 Mac 1824, iaitu satu kawasan yang paling besar di selatan Singapura dan juga di sebahagian daripada Pulau Sumatera. Jadi oleh kerana faktor sejarah itulah Johor moden, Kesultanan Johor moden memulakan kedaulatannya dengan perjanjian. Perjanjian pertama 1855, apabila Sultan Ali telah menyerahkan Johor kepada Temenggung Daing Ibrahim Seri Maharaja, iaitu ayah kepada Sultan Abu Bakar. Dan pada 1855 tu sempadan Johor Sungai Muar saja. Tapi akhirnya satu lagi perjanjian 1862, perjanjian Johor dengan Pahang, di mana Johor dan Pahang mempunyai satu perjanjian dan meletakkan Sungai Endau sebagai sempadan. Dan menariknya dalam perjanjian Johor Pahang, perkara pertama disebut Pahang dan Johor dianggap sebagai sahabat selama-lamanya. Begitu baiknya hubungan Johor dan Pahang. Dan kemudian tu 1877, sempadan Johor yang bermula di Sungai Muar bergerak ke Sungai Kesang. Maknanya Tangkak dan Kesang dah jadi milik Johor 1877. Dan suatu yang menarik kemuncak kepada kedaulatan Johor apabila perjanjian antara Johor dan Britain, iaitu persetiaan Johor Inggeris, bulan Disember 1885, apabila baginda Queen Victoria mengiktiraf Maharaja Abu Bakar sebagai pemerintah Johor yang sah, dan pada masa yang sama Queen Victoria menyebut Johor ialah sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat. Itu yang nak menunjukkan kehebatan Johor dalam politik, supaya dalam perbincangan malam ini sebagai orang yang ada IC nombor 01 bangga dengan Johor. Dan berikutan daripada itulah pada 14 April 1865 Sultan Abu Bakar telah mengubal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, dan akhirnya kemuncak kedaulatan Johor ialah pada bulan Jun 1927 apabila Selat Johor ataupun Selat Teberau dijadikan sempadan antara Johor dan Singapura. Dan oleh kerana itulah berdasarkan kepada konsep Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini, yang bermula pada 1865 mengalami beberapa pindaan, dan di mana seperti mana yang ditanyakan tadi ialah betul Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ialah merupakan satu undang-undang ataupun peraturan yang melengkapi sebuah pentadbiran. Contohnya dalam perkara paling awal dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor menjelaskan apa? Bidang kuasa raja dan kedudukannya, dan juga peranan waris Johor ataupun Tengku Mahkota Johor, dan juga orang yang bergelar sultanah ataupun permaisuri Johor. Semua ada terkandung dalam perkara awal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor yang menggambarkan kedaulatan Sultan Johor dalam sebuah sistem pemerintahan. Dan selepas itu dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor menjelaskan tentang peranan Jumaah Pangkuan Negeri, yang biasanya dilantik dalam kalangan datuk-datuk Johor untuk mengukuhkan satu sistem pentadbiran. Dan pada masa kini selain daripada Jumaah Pangkuan Johor, ada satu majlis namanya Jumaah Majlis Diraja,
yang ditubuhkan, ada dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor yang berperanan menasihati raja dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem kesultanan, tentang protokol-protokol diraja, dan segala macam yang berkaitan dengan istana. Dan di situlah peranan Jumaah Majlis Raja. Dan yang menariknya, dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor menjelaskan tentang satu institusi yang juga menjadi penasihat raja, iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh Menteri Besar. Dulu dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor 1865 ada jawatan naib Menteri Besar, tapi sekarang dah tak ada. Yang ada Menteri Besar saja dan Barisan Esko. Barisan Esko dilantik daripada bangsa Johor, antara 4 orang hingga 10 orang dilantik, dan mengikut Duli Yang Maha Sultan, kalau sejak daripada Sultan Abu Bakar, Majlis Mesyuarat Kerajaan mesti mengandungi orang-orang Melayu dan juga orang-orang bukan Melayu, terutama orang Cina dan India. Malah dalam sejarah Johor, satu kehebatan apabila orang-orang Cina, pemimpinnya telah diangkat sebagai Major Cina. Kalau dulu Tan Hock ni, yang sekarang ni Datuk David Wong. Jadi maknanya apa? Nak memberi satu gambaran bahawa muafakat Johor tu meliputi kepelbagaian bangsa. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks ini, pemerintah kerajaan sekarang ni, iaitu Barisan Nasional, menggandung sejak tahun 55 mentadbir negara kita dan mentadbir Johor dengan mengandungi komposisi orang Melayu ada, orang Cina ada dan orang India ada. Tetapi dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor menyebut Menteri Besar mesti daripada kalangan orang Melayu dan beragama Islam. Dan ini jelas. Jadi berdasarkan itulah saya ingin mengatakan bahawa kalau berdasarkan perbincangan malam ini, sebenarnya pembubaran Dewan Undangan Negeri itu adalah sah menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Kerana apa? Dalam perkara 14 menjelaskan bahawa institusi legislatif Johor ialah melibatkan kuasa raja dan juga Dewan Undangan Negeri. Maknanya di Johor, raja dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bukan terasing, dia sama. Dan sebab itulah pada perkara 23 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan selepas mendapat nasihat daripada Menteri Besar mempunyai kuasa untuk tidak ataupun membubarkan dewan. Dan oleh kerana baginda memahami realiti apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kerana kesukarannya mentadbir sebuah kerajaan dengan majoriti yang sangat kecil, yang hanya satu kerusi. Jadi akhirnya Duli Yang Maha Sultan berkenan untuk membubarkan dewan, dan kita tunggu pengisytiharan SPR pada mesyuarat 9 hari bulan ini, sama ada bila tarikh ketentuan pilihan raya. Sebab apa? Pilihan raya negeri ini kena diadakan selepas 60 hari pembubaran dewan. Sebab apa? Penting untuk rakyat tahu tentang perkara ini, sebab sebuah kerajaan seperti mana yang saya katakan tadi dalam perkara 14, dia mesti menggabungkan raja sebagai induk dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Dan sebab itulah Dewan Undangan Negeri Johor yang mengandungi 56 ahli ini bertanggungjawab memastikan kelangsungan Johor sebagai sebuah negeri maju. Kita kena ingat bahawa dalam sejarah Johor, sejak daripada merdeka sampai sekarang, Johor tak pernah ketinggalan dari segi prestasi. Betul. Dari segi ekonomi. Malah kalau kita lihat dari segi sejarah lah, Johor telah menarik pelabur-pelabur asing daripada seluruh dunia. Pelabur-pelabur Jepun datang kat Johor 1910, menguasai industri pelombongan dan juga peladangan getah di sebahagian besar. Istilah sistem Kangchu mulai 1844 menyebabkan Johor jadi pengeluar gambil lada hitam dunia. Dan ini kesemua ini nak menggambarkan kepada kita bahawa selepas merdeka, dengan adanya konsep demokrasi ini, peranan ahli Dewan Undangan Negeri seperti mana yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Tuanku, selalu tuanku nasihatkan, ADO ni kena mainkan peranan yang sebenar untuk menggubal dasar, memikirkan pembangunan rakyat, memikirkan untuk nak mengatasi masalah kemiskinan rakyat ketika, terutama ketika berlakunya pandemik COVID-19.
ramai orang miskin, ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang yang mati akibat daripada penyakit COVID, dan hari ini dengan virus baru. Dan ini satu gambaran betapa undang-undang tubuh kerajaan Johor yang mengandungi pelbagai institusi raja, institusi Dewan Undangan Negeri, institusi Menteri Besar, dan JCS, jangan lupa JCS, Johor Civil Service. Sebab yang menggubal dasar ialah Dewan Undangan Negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar, tapi yang melaksanakan dasar ialah Johor Civil Service yang diketuai oleh institusi kerajaan. Dan sebab itu pada hemat saya, dengan adanya gabungan kepimpinan inilah satu bentuk keterangkuman solid Johor. Sebab itu akhirnya Johor terkenal di peringkat antarabangsa.